Dalam attendance settings, kita ada certain rules yang kita akan set. Yang pertama, kita perlu buat employee jika sekiranya dia nak clock in, dia perlu pilihlah shift mana yang dia akan masuk. Jika ada banyak shift lah, jika ada semua satu shift saja, contohnya dekat office, ada satu shift office 9 sampai 5, you tak ada operation, then you buat satu shift, then dia akan dia perlu pilih shift tu je lah. Okay. And then allow early clock in. Kalau you set anytime, jika sekiranya waktu dia masuk secara rasminya pukul 9 sampai pukul 6, tapi kalau dia datang awal pukul 8 dia dah sampai dekat office, dia dah clock in, then boleh clock in lah. Ataupun you set time, maknanya contoh start mula bekerja pukul 9 dan you allow orang untuk clock in setengah jam sebelum. So you letaklah 30 minit. So kalau dia datang awal pukul 8, dia sepatutnya masuk pukul 9, jadi dia tak boleh clock in lagi. Lepas 8.30 baru dia boleh clock in. Okay. Itu setting yang kedua lah. Biasanya kita letak anytime dia lah. So lepas tu dia save lah. Okay. Kemudian sekiranya attendance ni kita menggunakan overtime untuk buat untuk clock in dia punya overtime apa semua. Okay. Ada dua feature. Satu adalah overtime request, satu adalah overtime form. Dua ni adalah berbeza. Okay. Saya bagi penerangan secara ringkas. Untuk overtime request, sekiranya kita untuk settings kita pilih overtime request, sistem akan ada check and balance untuk mengira overtime yang telah di-approve. Contoh, jika sekiranya shift pukul 9 sampai pukul 6, and then ada orang yang membuat overtime request sebanyak 1 jam. Okay? 1 jam dan sekiranya clock out untuk employee tu adalah pada pukul 7 suku lah kata, 7.15 minit. Dia clock out and then ada overtime request sebanyak 1 jam. So sistem akan ambil kira overtime request 1 jam itu untuk dikira sebagai overtime hours yang dia telah buat. Sebanyak 1 jam saja. Walaupun dia clock out pada 7.15 minit. Maknanya 1 jam 15 minit telah berlalu kan selepas waktu bekerja. Tapi sistem akan ambil daripada overtime yang telah dia request banyak 1 jam saja. Contohlah. Okay. Jika sekiranya dia request 2 jam. Okay. Dia request 2 jam selepas waktu bekerja dan dia clock out pukul 7. Pukul 7, bukannya pukul 8. Sepatut dia request 2 jam, patut dia punya clock out sepatutnya pukul 8 ke atas lah. Kan? Tapi dia clock out pukul 7. Jadi walaupun overtime request dia untuk 2 jam, tetapi sistem hanya akan kira 1 jam saja. Pasal dia tak complete 2 jam yang dia request. So, itu adalah check and balance untuk overtime request. Overtime form ni dia tak check dia punya clock in and clock out, tetapi dia hanya akan ambil apa yang dimasukkan di dalam overtime form. Contoh, bila you apply for overtime, duration 2 jam, so automatically dia akan ambil 2 jam tu sebagai OT yang you submit untuk buat pengiraan. Okay? Kenapa ada dua ni? Contoh, dua ni jika sekiranya you menggunakan employee tu menggunakan sistem dengan baik lah. Maknanya dia ada clock in, dia ada clock out, tak ada masalah, then kita prefer you guna overtime request lah pasal dia ada check and balance. Tapi sekiranya contoh staff production, mungkin dia tak ada clock in, clock out, dia tak boleh menggunakan mobile apps dia, okay, untuk clock in, clock out. Tapi dia boleh buat overtime form, maknanya dia submit overtime dia berapa jam untuk hari itu. So dia akan ambil daripada sini lah. Contoh katalah you tak pakai clock in clock out tapi you pakai punch card. So you boleh gunakan overtime form ni untuk refer balik dekat dia punya clock in, dia punya punch in dengan punch out dekat dia punya card tu lah. Itu dia punya beza. Okay. Jika sekiranya you ambil kita punya sistem, kita request lah, kita prefer you guna overtime request lah pasal ada check and balance kat situ.
Tapi you tak menggunakan, contoh ada kekangan, contoh tak semua staff ada mobile apps, tapi you nak gunakan juga attendance untuk buat penyerahan overtime, then you ambil overtime form. Smallest time limit ni dia akan kira lah 10 minit, dia buat by block lah. Okay. Contohnya kalau dia macam kat bawah ni dia ada punya rounding policy. Okay, kalau 10 minit dia bekerja sampai 9.15, dia akan ambil yang 9.10 je lah. Okay. Kalau 15 minit dia ambil 9.20, dia jadi 15 minit lah dan seterusnya. Okay. So rounding policy ni sama ada round up ataupun round down. And then auto approval adalah sistem akan menolong supervisor untuk auto approve semua clock in clock out jika sekiranya dia memenuhi semua syarat di bawah ni. Okay. Contoh dia punya dalam shift dia, dia sepatutnya clock in pukul 9, clock out pukul 6. Okay. And then dia pilih dia punya shift yang sepatutnya. Jika sekiranya semua requirement tu dipenuhi di sini, sistem akan automatically auto approve. Sebab apa? Sistem dah tahu dia memang patut masuk pukul 9, so dia clock in pukul 8.55, dia dah clock in, and then dia patut keluar pukul 6, 6.30 dia dah clock out, mana dia dah cukup 8 jam, dan sistem akan auto approve. So manager tak perlulah nak approvekan satu-satu punya attendance. Tetapi sekiranya patutnya dia masuk pukul 9, tapi dia masuk 9.30, dia lewat hujan ke jam ke tak tahulah, dia masuk 9.30, tapi dia balik macam sama pukul 6. Jadi dalam sistem dia tak ada auto approval sebab sistem detect dia tak masuk seperti yang dijadualkan. Dia masuk lewat. Jadi untuk itu sistem akan biarkan status menjadi pending supaya supervisor ataupun orang yang menjaga attendance system ni untuk check kenapa dia 9.30. Okay, kalau dia bagi dekat situ dia tulis 9.30 masuk, tapi nota kat situ kata jam ataupun kereta rosak. So, kalau boleh diterima oleh supervisor, dia akan approve lah dekat situ. Kalau tak diterima, selanjutnya lah, itu pengurusan punya hal lah. Okay. So, ini adalah auto approval. And then cut off date ni sama jugalah macam cut off date yang lain. Jika sekiranya gaji you dikira daripada 1 sampai 31, so cut off date you letak 31 lah. Okay. Tapi kalau tak ada cut off date ataupun cut off date you 20, you letaklah 20 macam tu. Okay. Dan satu lagi satu lagi feature yang terbaru yang kita perkenalkan dalam sistem attendance adalah visit feature ataupun lawatan. Ini especially untuk orang staff yang selalu bekerja di luar. Contoh sales. Okay, sales dia pagi dia masuk kerja dekat office, pukul 9 dia dah clock in, lepas tu pukul 10 dia terpaksa keluar jumpa klien apa semua. So dia kalau you enable this feature pada yes, so dalam attendance tu nanti employee boleh clock in dekat tempat clients tu. Contoh visit, dia pergi kata dia punya office di Brickfields. And then dia perlu jumpa clients di PJ, okay, Petaling Jaya. So, bila dia pergi kat sana sampai kat office Petaling Jaya, dia boleh menggunakan mobile apps dia untuk clock in dah sampai dekat tempat yang sepatutnya dia pergi buat lawatan lah. Okay. So, bila dah habis, kita katalah setengah jam ataupun 1 jam selepas tu dah habis, dia boleh clock out dan pergi ke tempat yang seterusnya. So, dengan cara ni, syarikat boleh mengawasi pekerja-pekerja yang bekerja di luar lah. Sama ada betul atau tidak dia keluar tu dia pergi melawat klien ke ataupun dia keluar pergi tak tahu ke mana. So feature ni berguna untuk pekerja-pekerja yang sedemikian lah. Pertama yang you perlu buat dalam attendance adalah create shift yang diperlukan lah. Contoh macam ni, saya ada buat shift 1. Shift 1 ni adalah untuk pekerja office 9 sampai 6. Okay. Kemudian katalah saya ada shift 1 9 sampai 6, lepas tu Monday sampai Friday. Okay. So kita boleh buat kat sini shift 1 9 sampai 6, Monday to Friday. Buatlah daripada bila sampai bila. Okay. Ada boleh letak description. You boleh masukkan ignore early clock in. Jika sekiranya dia clock in pukul 7 dia dah clock in, tak ada masalah. Sistem akan mula mengira waktu bekerja dia pada pukul 9. Okay. And then compensation ataupun allowances kalau ada,
Jika sekiranya ada pekerja yang shift petang ataupun shift malam, dan shift malam biasanya dia dapat meal allowance ataupun shift allowance, dia boleh masukkan jugalah dekat sini. Okay. And then sekiranya shift tu allow overtime, you just click allow overtime, and then dia boleh masukkan lah berapa overtime rate yang dikira. Kalau macam Monday to Friday ni biasanya dia ada normal rate lah. Okay, you ambil normal rate. And then limit overtime ni you boleh buat lah. Allow overtime request ataupun apa. Okay, tadi kita dah buat kita punya tu as allow overtime request kan. So kat sini ada allow overtime request lah. Dia akan check. Okay. So dia akan exclude non-requested. Macam tadi saya cakap, dia request untuk 1 jam, tapi dia buat, dia clock out 2 jam ataupun 3 jam, dia hanya akan ambil apa yang requested je. 1 jam, 1 jam sajalah. Okay. Seterusnya adalah selfie. Sama ada bila dia clock in tu, dia perlu selfie ataupun tidak. Dan yang terakhir ni adalah dia punya location lah. Dia boleh clock in dekat kawasan mana. Kalau kat kawasan office, you type in lah. Katalah saya kat Menara Sentrum. Okay, Menara Sentrum. Okay. Saya masukkan lah. So, Menara Sentrum, ni location dia lah, 201 ni. Ni sama lah ni. Okay. So, ni location dia. So, kiranya saya berada di tempat tu, baru saya boleh clock in. Okay. Kalau tidak, tak boleh. Tetapi untuk visit, dia free lah. Dia boleh log in kat mana-mana. Sebab kita tak perlu tentukan di mana yang dia perlu visit. Okay. And then dia boleh buat lah location radius ni. Sebab macam kalau Menara Sentrum ni, mungkin parking dia jauh apa, mungkin bangunan dia tu besar ke apa, so you boleh expand 150 meter ataupun 100 meter, and then you save. So selagi dia berada di dalam lingkungan kawasan yang telah ditetapkan, dia boleh log in. Selepas you dah create shift, you boleh assign siapa yang akan masuk shift ni. So you akan masukkan lah. Okay. Siapa-siapa yang ada dalam tu, you boleh masukkan. Jika ada apa shift yang berlainan untuk orang lain, so you boleh assign shift tu kepada orang tu. Setelah you assign, baru orang tu akan nampak dia punya shift lah. Macam ni saya katalah ada shift 3, ni shift yang berlainan. Okay. Contoh saya masuk sekejap. Okay. Saya masukkan si Iqbal ni jadi ada 2 shift. Okay, shift 1 dan shift 3. Okay. So, dia akan tunjuk lah. Iqbal ni ada 2 Iqbal ni ada 2 shift. Satu shift 1, satu shift 3. Untuk Ryan ni ada shift 2 dengan shift 3. Okay. Attendance record dia lah. So today's attendance, ni sama ada dia masuk bekerja ataupun tidak. Okay. So kat sini kalau you nampak dalam ni ada status dia lah. Mana yang contoh dia punya kemasukan tu tidak mengikut requirement, dia akan jadi status pending. Tapi jika sekiranya dia masuk mengikut waktu yang telah ditetapkan, dia akan approve. Biasanya dia akan tulis sini lah, auto approve. Okay. Yang ni saya dah approve untuk orang-orang yang sebelum ni. Okay. So, okay, ni ada request lah sebelum-sebelum ni. Okay. Siapa yang ada request 1 jam, 2 jam, apa semua. Sekiranya OT request ada, tetapi dalam clock in, clock out tak ada, so sistem tak boleh, sistem takkan apa ni lah, calculate dia. Sebab apa? Ada pencanggahan di situ. Ada buat request tapi dia tak masuk pun bekerja. So sistem takkan kira. Tapi jika sekiranya ada OT request dan ada kemasukan kerja, presentnya ada, presence pun ada, then baru sistem akan check. Okay, untuk clock in, clock out, kena pilih ni lah. So kalau kata saya nak clock in, so saya ada nampak tadi, remember tadi saya ada 2 shift assign to this Iqbal, shift 3 dengan shift 1. So saya boleh pilih shift mana saya nak masuk. Contoh saya masuk shift petang lah, pukul 8, 8.54 PM. Okay, saya boleh clock in to the shift. Tapi dia tak bagi masuk ni pasal apa? Sebab saya 6 km away. Kalau saya try clock in pun tak dibenarkan lah. Saya ada lagi 1 nampak ni, ada +1. Kerana saya boleh clock in dekat menara berkembar ni, ataupun saya boleh clock in dekat satu lagi tempat. So dia bagi tahu saya pun tak jauh. Okay. Sebab saya kat dalam rumah. Okay, clock in to the shift. Clock in. Okay. Lepas tu dia suruh selfie. So okay lah, saya dah clock in. Okay. Jika sekiranya saya nak buat overtime request, saya boleh klik lah. Saya nak request overtime.
Okay. Add new OT. Saya nak buat 1 jam. Okay. Select attachment. Kalau ada apa-apa dokumen, dan saya kena masukkan lah. Okay. Okay. So itu untuk buat request overtime lah. Okay. Ni tadi yang saya clock in tadi 3, saya boleh tengok location, pastikan betul atau tidak. Okay. Ni kawasan dia lah. Okay. So ada attendance record dekat sini, dekat shift, boleh masukkan dan dapatkan report-report yang tertentu lah. Okay. Report dia ada dekat sini lah. So dia boleh buat by individual, dia nak select and masukkan date lah. Yang ni tak boleh nak tunjukkan sangat pasal data tu tak ada kan. Data tu semua sikit-sikit. So kalau dah buat sepenuhnya nanti baru nampak lah. Okay. So itu adalah on attendance record. Jika sekiranya OT itu dibayar sekali dengan melalui overtime, dia akan check lah yang tadi saya cakap. Kalau ada OT request yang dah approve, and then dekat dalam shift pun, dekat dekat dalam dia punya clock in clock out pun ada dah approve, dia akan automatically masuk ke dalam payroll. Dia akan automatically masuk ke dalam payroll ni. Dia akan kira terus berapa dia punya overtime tu. Okay. Jika sekiranya saya ada visit, nak visit, so saya klik visit, saya boleh add lah. Okay, sekarang saya punya location dekat sini, kat tempat yang sama juga kan. Tapi kalau saya kat tempat lain nanti dia akan tukar lah. Dia akan capture lah location lain. Okay. And then dia boleh masukkan note lah. Visit client. Okay. Okay, like that lah. Okay. Okay, kalau dah selesai, saya cuma visit out lah. Okay. So ada dia punya log nanti, dia akan masuk sana.